kasih kepada anda kerana sudi mendengarkan Fatin di sini melalui laman web kami ireadu.oum.edu.my, dan pastinya masih lagi dalam segmen istimewa Ramadan. Hari ini adalah minggu yang ketiga kita keudara secara langsung di sini, dan hari ini tajuknya berkenaan dengan kelebihan Lailatul Qadar, dan kita telah berkongsi pun dengan anda berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar, dan kita telah pun mengetahui istimewanya Lailatul Qadar. Dan terus Fatin ingin kongsikan dengan anda dan juga tetamu Fatin hari ini bila adanya Lailatul Qadar. Jadi Fatin terus minta Ustaz kupaskan dengan lebih lanjut lagi, silakan. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya Allah memang sembunyikan Lailatul Qadar itu supaya kita berusaha mencarinya. Kalau dia beritahu, kalau tahu jadi kita akan tunggu malam tu je. Malam lagi tidak. Tapi orang kampung percaya malam 27. Kata malam 27 tu malam Lailatul Qadar. Jadi malam 27 lah buat ibadat. Malam 27 lah macam ramai je dia ada dekat surau tu ya. Lepas tu dah nak gaya masa malam tu lah berjaga, nampak kuih dan sebagainya. Tak ada juga ibadat kan. Sebenarnya Allah memang sembunyikan bila sebenarnya, tapi dia akan berlaku dalam bulan Ramadan. Cuma sebuah hadis Nabi SAW mengatakan dia akan berlaku pada malam-malam yang akhir lah, 10 yang akhir. Tapi kalau ikut sejarahnya Nabi SAW menerima Al-Quran yang pertama pada malam 17. Ya. Jadi maknanya Lailatul Qadar itu juga berlaku sebelum 20 pun. Jadi Nabi berhadapan dengan Jibril dan menerima wahyu yang pertama pada malam 17 Ramadan. Sampai hari ini kita meraihkannya dengan nama apa? Nuzulul Quran. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu malam Nuzulul Quran adalah. Tapi selepas daripada itu dia akan berlaku bukan malam 17 lagi. Tak semestinya malam itu. Dia akan ada di mana-mana malam. Boleh jadi malam pertama, boleh jadi malam ketiga, boleh jadi bila-bila tak tahu. Tapi akan ada. Cuma berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'arru Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang Aisyah riwayatkan, carilah malam Al-Qadar itu pada malam-malam yang ganjil 10 yang akhir Ramadan. Ganjil tu maknanya apa? 21. Ganjil tu 21, 23, 25, 27, 29 ataupun malam raya malam 30. Jadi berdasarkan kepada hadis inilah maka ramainya orang beribadat pada malam yang akhir. Kebetulan pula dalam Al-Quran supaya Al-Quran menyuruh kita beriktikaf banyak pada akhir-akhir di akhir Ramadan tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, berdasarkan kepada hadis ini, ramailah ulama, ramailah guru-guru bila dia mengajar dan menyampaikan syarahan, dia akan menyebut hadis ni lah juga. Jadi Nabi yang pesan kata carilah malam Al-Qadar ni pada malam-malam yang ganjil 10 yang akhir. Jadi kalau kita nak pegang kepada hadis ni, mana kita kena lebih banyak lagi ibadat kita apabila dah masuk malam yang ke-20. Kebetulan yang hadis kita baca pada minggu yang pertama kita bincang dulu, yang nama Nabi mengatakan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu atqun minan nar. Ramadan tu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, yakni keampunan Tuhan, yang akhir sekali atqun minan nar, terlepas ataupun terpelihara daripada api neraka. Jadi rupa-rupanya malam Al-Qadar ni kalau ikut hadis ni berada di situ 10 yang akhir. 10 yang akhir yang mana yang Nabi kata tadi ialah masa ni dijaminkan orang ni akan masuk dalam syurga terlepas daripada neraka. Lepas kita beribadat dah lebih 20 hari, jadi pahala-pahala kita tu dah banyak sehingga menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita berada 10 yang akhir ni, diri kita sangat tenang, jiwa kita sangat bagus, semua merasa kita ni memang orang baik lah. Kalau dia mati pada masa itu memang masuk syurga lah. Melainkan dia ada dosa-dosa yang lain dengan manusia. Hutang tak bayar ke, tipu ke, orang kan, itu tak lepas lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasar kepada hadis ini, maka kita lah dianjurkan oleh Nabi kita SAW mencari hari-hari itu. Nabi ni dia anjur kita buat, dia buat dulu.
Nabi 10 orang akhir ni dia tak duduk di rumah lagi. Dia sentiasa berada di masjid, bertikap di masjid. Bahkan satu pagi tu sahabat baru nak pergi ke masjid, Nabi dah balik. Sahabat kan, kenapa Nabi balik? Orang baru nak pergi masjid sembahyang subuh, dia dah balik. Mukanya penuh pasir. Pasal apa pasir? Pasal dia sujud di atas pasir. Masjid Nabi masjid dulu seindah masjid sekarang ni. Dulu masjid bukan ada simen, bukan ada kapet, pasir tu lah. Dulu tak dulu sangat lah. Orang tua-tua kita yang pergi ke Mekah tahun 50-an, dataran Kaabah tu masih pasir lagi, masih batu-batu kecil lagi. Masih belum sempurna seperti sekarang ni. Sekarang makin makin hebat lah. Dulu dia pergi betul kena bawa kain sejadah. Nak sembahyang di masjid kena lapik, kau tidak habis dah ini. Sekarang marmar. Sejuk tengah panas sejuk. Tengah panas terik tu dia sejuk. Dia pelik. Tapi batu ni luar tu tengah panas. Nak berjalan tak boleh. Yang dalam tu masya-Allah sejuk. Kita tak tahu lah apa dia. Yang penting sekarang ni tak ada lagi batu-batu kecil yang makan daya kita. Walaupun Nabi SAW zaman dia tu masjid hanya 4 penjuru saja. Tidak ada bumbung, tidak ada apa. Ini kawasan ni masjid. Batu sana, masjid. Nak menandakan tu kawasan masjid. Itulah ada ceritanya seorang Arab datang. Arab ni maknanya orang Arab kampung, orang Badui. Datang dalam masjid, jumpa Nabi. Sebelum jumpa Nabi nak kencing dalam masjid. Umar Khattab pegang tarik pedang nak pancung. Nabi kata jangan. Pergi kencing apa dulu. Habis dia kencing, pergi ambil air satu bekas, tuang. Itu aja. Maknanya pasir lah tuang serap habis. Kalau semen macam sekarang, tuang air kena lap pula. Habis. Kena mop pula. Jadi dalam keadaan macam tu, Nabi ni oleh kerana dia nak itikaf di masjid 10 yang akhir, sahabat tolong buat apa dia panggil, buat bumbung sikit lah. Tapi bukan bumbung macam bumbung kita. Dia pacakkan pelepas tamat 4 batang macam tu. Di atas tu bumbung pelepas juga, bumbung daun tamat bumbung. Jadi macam bumbung lah. Bumbung tu hanya menahan, menutup. Kalau siang dia teduh sikit, kalau malam tak kena embun. Tapi malam tu hujan, Nabi tak balik, duduk di masjid tu hujan. Betul. Jadi dah lepas subuh, dan sebelum subuh dia pun nak balik, nak tukar pakaian pada basah. Sahabat tengah datang nak subuh. Sahabat tengok, kenapa balik? Kata apa ni? Basah kata. Tengok dari Nabi penuh, muka dia penuh dengan pasir-pasir. Kenapa ni? Kau tak tahukah malam tadi Lailatul Qadar? Nabi kata malam tadi Lailatul Qadar. Lepas tu dia tak balik masjid, tak balik rumah. Nabi sendiri mencari Lailatul Qadar, tak balik duduk di masjid. Sedangkan dia ni pahala dah banyak, dosa tak ada. Kita ni macam mana lah pula ya, dengan dosa banyak, pahala tak banyak. Jadi kita tak berusaha mencari. Lepas tu kita carilah. Carilah. Tadi bila. Kita tak tahu bila. Kita tak tahu, tapi cuma ada beberapa fatwa. Dia kata malam Lailatul Qadar ni, malam itu ada bulan, tetapi bulan tu nampak sejuk saja. Bulan terang tak terang saja. Malam itu pula suasananya hening. Setiap orang tu rasa sejuk, rasa nak cerita kat orang tak tahu, rasa satu macam. Itu malam tu Qadar lah. Dan walaupun ada orang kata malam tu anjing tak menyalak sebagainya, tapi itu bukan daripada hadis. Tapi berlaku macam juga, dia senyap saja. Yang penting sekali pada malam itu, kalau kita tengok ke atas langit, kita tak nampak bola-bola api. Pernah nampak tak bola api ya? Tak pernah ya? Dulu di bandar tak nampak. Kalau dulu di kampung, tengah malam dalam pukul 1, pukul 2 tu ada. Kalau kita tengok ke langit, kita akan nampak api besar-besar tu, saraga tu. Nampak bola api turun tu hilang. Rupanya itu namanya syihab. Syihab tu ialah panah-panah malaikat memanah jin-jin iblis yang nak naik ke langit. Jadi iblis ni dia nak naik ke langit, nak mendengar berita langit. Dia naik ke atas, dia akan dengar malaikat bercakap apa yang tertulis di Lauh Mahfuz, dia akan bawa cerita tu. Jadi sejak dimakitkan Nabi Muhammad SAW, tak boleh naik lagi. Naik kena tembak. Tembak tu lah, tembak Shihabar Rasada. Dalam surah jin kata Shihabar Rasada. Jadi
ungu-ungu api yang menembak iblis-iblis dan jin-jin yang naik ke atas. Jadi pada malam itu tak ada. Kalau kita duduk kampung tengok ke langit, langit tu nak kata cerah sangat tidak, nak kata mendung tidak, kelabu macam tu ya, senyap saja. Itulah cerita dia pada malam itu. Pada malam itu. Tapi besok pagi naik matahari, matahari boleh naik matahari, kita tak tengok matahari kan. Pagi tu kita tengok matahari macam bulan. Dia tak menyinar, tak makan mata. Itu maknanya pada tadi dah tu kada. Tapi nak buat apa dah? Siang dah. Kita nak cari yang malam tu. Itu beberapa pesan Nabi lah, patuan Nabi. Jadi kita ambillah patuan tu. Kalau kita jumpa malam tu kita rasa lain macam, banyaklah beribadat. Walaupun tak jumpa, tiap malam lah kita beribadat ya. Kita anjurkanlah, marilah kita sama-sama lah saya membuat, sama-sama kita buat. Lagi ada Ramadan ni, lagi ada umur kita banyakkanlah beribadat malam-malam Ramadan. Nak tiba-tiba nak banyak tak boleh. Setiap malam kita buat banyak tu pun cukup dah. Apa ada banyak tu? Yang pertama, jangan tinggal tarawih. Yang keduanya, solat sunat sebelum Isya, selepas Isya tu jangan tinggal. Kemudian Al-Quran jangan tinggal. Mesti buat. Al-Quran tak dapat 1 juz, setengah juz pun buat juga. Tak dapat setengah juz, berapa baris pun baca. Bukan senang nak baca Al-Quran. Bukan senang nak dapat malam itu. Kita buat sajalah. Akan kenal lah, insyaAllah akan kenal waktu malam. Itu sajalah. Guru-guru saya pun pesan macam tu lah. Nak cari, nak tunggu, tak jumpa. Tiap-tiap malam kita buat, mesti jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sajalah cerita Lailatul Qadar yang saya tahu ya. Jadi boleh tanyalah guru-guru yang lain, mungkin dia akan cerita lebih baik lagi. Ya. Apapun, terima kasih pada Ustaz Yusof kerana sudah hadir ke Kualiti Air Radio pada hari ini. InsyaAllah Ustaz, kita ada satu lagi minggu terakhir. Pada minggu hadapan InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan Air Radio OUM kerana selepas ini banyak lagi segmen yang menarik menanti anda. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.